Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar? Baiklah, pada malam ini kami sudah diberi tugasan untuk menyampaikan forum yang berkaitan tentang akhlak mulia dalam masyarakat. Baiklah, mari saya memperkenalkan dulu panel-panel dua yang handsome, bergaya, bersongkok, lengkap berbaju Melayu pada malam ini. Baiklah, kita persilakan panel yang pertama. InsyaAllah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi, nama yang diberi Muhammad Amir bin Anwar dan saya berasal daripada Kelantan Pahang. Dan saya juga berterima kasih kepada moderator pada malam ini kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan forum yang berkaitan dengan akhlak mulia masyarakat sejahtera. Jadi saya berharap forum ini dapat memberi impak positif kepada semua yang mendengar, insyaAllah. Jadi sedia kepada saya. Okey, nama saya Muhammad Hakim bin Barawi. Boleh panggil Hakim. Terima kasih kepada moderator pada hari ini kerana memberikan peluang untuk saya berkata pada forum pada hari ini. Moga-moga semua yang dibincangkan pada malam ini akan diambil iktibar oleh pihak-pihak lain. Baiklah, insyaAllah kita mengharapkan, berdoa kepada Allah agar majlis ilmu kita pada hari ini dirahmati oleh Allah. Baiklah, kedua-dua panel sudah memperkenalkan diri. Baiklah, tiba masanya untuk saya sebagai moderator sendiri untuk mengenalkan diri saya, iaitu nama diberi Muhammad Amir Wafiq bin Abdul Razak dan saya berasal daripada Cameron Highland, Pahang. Baiklah, kalau kita dapat tajuk pada hari ini, kita dapat mentelaah, kan orang kata mentelaah tajuk kita pada hari ini untuk membentuk akhlak mulia dalam masyarakat. Di mana kita dapat tajuk berdasarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak bagi penerangan sedikit tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu akhlak Rasulullah boleh menjadi apa, orang kata penunjuk untuk masyarakat dalam membentuk satu masyarakat yang berakhlak mulia. Persilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi tajuk yang akan dibincangkan berkaitan dengan pertama sekali akhlak Rasulullah SAW, dan yang kedua akidah, dan yang ketiga adalah ibadah. Jadi seperti mana kita tahu, akhlak Rasulullah SAW, baginda merupakan manusia yang sangat terpuji, sifatnya, akhlaknya terpuji. Jadi berbagai-bagai akhlaknya yang kita boleh terapkan dalam diri kita, bukan saja saya dan juga masyarakat di luar sana, bagi membentuk diri sendiri, dan juga akhlak yang mulia, membentuk akhlak yang mulia serta membentuk masyarakat yang sejahtera. Jadi berkaitan pula dengan ibadah, bagaimana kita umat Islam, kita berbagai ibadah dalam agama kita lah. Jadi itu juga merupakan faktor ataupun aspek yang boleh diketengahkan bagi membentuk kesejahteraan masyarakat serta akhlak yang mulia. Begitu juga dengan akidah, kerana berpegang pada akidah ini merupakan faktor utama dalam membentuk sesuatu agama dan juga seseorang diri lah. Betul, macam mana yang panel yang pertama tadi sudah orang kata berhujah, memberi syarahnya, di mana mengatakan aspek-aspek yang diambil kira dalam pembentukan masyarakat mulia ni ada banyak antaranya akidah dan ibadah dan juga akhlak, berasaskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Macam mana kita tahu dalam surah Al-Ahzab Allah sudah berfirman, surah Al-Ahzab, ya, laqad bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Mafhumnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Jadi bila kita mentelaah balik, kan, kita mentelaah mengkaji tentang ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, di mana dekat diri Rasulullah sendiri, di mana apa kata perbuatan ataupun percakapan Rasulullah sendiri itu juga telah dikira sebagai sunnah. Jadi kita boleh ambil segala perbuatan, percakapan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai panduan dari aspek ibadah, akidah, kehidupan, akhlak mulia. Macam mana kita tahu Rasulullah tu betul-betul apa kan, akhlaknya memang terpuji. Ya kan?
Kasih Allah. Ya, kekasih Allah. Dan dia juga merupakan seorang orang yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Baiklah, dari segi apa orang kata akidah, kepercayaan, macam mana orang boleh kaitkan dengan akhlak mulia Rasulullah ni? Macam mana ya? Okey, sebelum kita terangkan lebih lanjut tentang akidah berdasarkan Rasulullah, saya akan menerangkan dahulu tentang maksud akidah. Okey. Maksud akidah daripada segi bahasa adalah kepercayaan yang kukuh dalam sesuatu perkara yang berdasarkan hati kita. Yang seterusnya daripada segi istilah kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifatnya dan kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli mengamalkan semua rukun iman. Daripada ciri-ciri akidah ni kita ada dua. Satu akidah yang terpelihara dan satu lagi akidah yang rosak. Ciri-ciri akidah yang terpelihara ni sebagaimana yang kita tahu, yang pertama kita akan berpegang teguh kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, keesaan Allah Taala, dan yang ketiga kekuasaan Allah Taala. Seterusnya menjauhi diri daripada melakukan segala kemaksiatan dan segala larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang diterangkan oleh Amal sebentar tadi. Yang seterusnya kita ada akidah yang rosak. Akidah yang rosak ini adalah menafikan atau meragukan tentang keesaan Allah Ta'ala. Seperti mana yang kita tahu tadi, akidah yang tulen, kita akan mempercayai kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang menafikan atau meragukan tentang keesaan Allah Ta'ala ini adalah salah satu yang menyebabkan akidah rosak. Seterusnya adalah bertentang kepercayaan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagaimana yang kita tahu, kita sebagai umat Muslim, kita mahu menjadi mukmin yang berjaya, kita perlulah berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah supaya kita dapat meneruskan kehidupan sebagai mukmin yang berjaya dan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satu daripada ciri akidah yang rosak. Baiklah, macam mana yang panel Hakim sendiri bagi tahu. Hakim ya, mana kita tahu akidah ni ada dua lah, kan? Betul? Jadi yang pertama akidah yang tulen, dan yang kedua akidah yang rosak, sebagaimana yang diterangkan oleh saudara Hakim kita. Di akidah yang tulen di mana dia mengesakan Allah, dia mempercayai kewujudan Allah itu. Betul lah, memang tidak disangka lagi, betul tak? Amin. Kan? Jadi di mana jika kita meragukan kewujudan Allah ni, kita tidak berpegang kepada Asmaul Husna, mana Allah wujud, kan, bakok semua, dan banyak lagi lah Allah wujud, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna juga. Jadi jika kita tak berpegang kepada konsep ini, maka akidah kita akan terpesong. Sedikit sahaja kita percaya bahawa kewujudan Allah ni, akidah kita boleh rosak. Oleh itulah dikatakan ada akidah yang tulen dan akidah yang rosak. Dikatakan jika kita tak percaya dengan apa kata yang dikatakan oleh Hakim tadi, saudara, tentang orang mukmin yang memegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga dengan firman Allah, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang mukmin. Di mana kita dapat tahu dalam konteks ayat tersebut, jika orang tu beriman dengan syarat dan betul mengikut sunnah, mengikut Al-Quran, jadi memang betul lah dia akan berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Baiklah, untuk menerangkan lagi dengan lebih lanjut, boleh tak bagi tahu konsep orang kata tentang ibadah kita? Macam mana sunnah ataupun Rasulullah ni boleh menjadi teladan dalam ibadah sebagai kita orang umat Muslim ni? Ya kan, kadang-kadang kita melakukan ibadah yang tidak sempurna, kan, sekadar ala kadar dikatakan. Jadi macam mana kita nak kaitkan ibadah Rasulullah tu boleh membentuk satu orang kata amalan kepada kita untuk lebih dekatkan diri kita kepada Allah dan menjadi mukmin yang berjaya? Boleh berikan sedikit pendapat ya, Amin? Baik, insya-Allah, terima kasih. Jadi berkaitan dengan ibadah Rasulullah SAW, sebagai contohnya, kita
sebagai umat Muslim, kita dapat dalam agama kita terdapat pelbagai ibadah, sebagai contoh ibadah kurban, ibadah haji. Jadi saya ambil contoh sebagai ibadah kurban. Jadi ibadah kurban ni disambut pada 10 Zulhijjah, itu pada hari raya Aidiladha. Jadi nak kaitkan dengan akhlak mulia masyarakat sejahtera ni, ibadah kurban adalah bermaksud penyembelihan ataupun penyembelihan binatang yang diadakan pada setiap tahun ataupun setiap Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Jadi bila bercerita tentang ibadah kurban, ia merangkumi masyarakat setempat. Dalam erti kata mudah, bila kita nak melakukan ibadah kurban, kita perlu mengajak orang ramai supaya hadir ke tempat itu ataupun mengadakan gotong royong. Jadi pada tempat saya sendiri baru-baru ini telah melakukan ibadah korban. Saya beramai-ramai, dalam 7 ke 8 ekor lembu telah dikorbankan. Jadi apa yang saya dapat perhatikan pada hari itu, kebanyakan daripada masyarakat setempat ataupun penduduk di kawasan itu sendiri telah hadir ke tempat di mana penyembelihan itu berlaku, dan mereka semua bertukar rumus ataupun bekerjasama dalam menyempurnakan ataupun melaksanakan ibadah kurban tersebut. Bukan itu saja, bila selesai ibadah kurban tersebut, daging-daging sudah dibahagikan kepada orang ramai. Jadi orang ramai ini mereka mengagihan pula kepada orang-orang yang tak berkemampuan. Jadi bagi saya itu adalah satu sifat yang sangat baik atau sifat yang terpuji, mana kata kita saling membantu antara satu sama lain. Kita lihat ada masyarakat yang kurang berkemampuan, kita beri kepada dia sedikit daging untuk dia masak ataupun kegunaan harian dia lah sebagai makanan dia. Jadi bila nak dikaitkan dengan akhlak yang mulia, sudah tentulah pengagihan daging-daging tersebut sangat memberi bukti bahawa ia satu amalan yang sangat mulia. Jadi mengkonsepkan ibadah ini sangatlah luas, bukan sahaja korban, dan juga banyak lagi benda lain. Jadi itu saja bagi saya. Menurut apa pendapat kamu tadi kan, dikatakan macam ibadah korban ni boleh memupuk macam semangat kemasyarakatan lah, di mana itu berdasarkan sunnah juga, perbuatan daripada Rasulullah itu ada, di mana korban iaitu menyembelih seekor haiwan kan, haiwan yang halal lah, jangan menyembelih benda yang tak halal pula, itu bukan dikira korban. Macam lembu, kambing, unta dan sebagainya, benda-benda yang halal dimakan lah. Okey, jadi melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang berasaskan sunnah itu boleh juga memupuk apa orang kata sifat akhlak mulia dalam masyarakat, iaitu saling bantu-bantu, bekerjasama, orang susah, orang kaya tolong orang susah. Lepas tu waktu bantu-bantu tu orang kaya dengan orang susah bersama, betul tak? Biasa kita buat dekat masjid, dekat kampung-kampung dan sebagainya, betul. Kita ambil juga konteks solat, di mana ada solat jemaah kan, betul, kita digalakkan lagi tu. Bukan kita tak boleh solat secara individu, tetapi lebih digalakkan secara umat Islam ni, sebab pahala dia berlipat kali ganda, betul tak? Okey, berapa pahala dia? 27 banyak banyak 27 lipat kali ganda berbanding dengan solat bersendirian. Itu dikatakan konteks jemaah yang dibawa oleh Rasulullah itu boleh lagi mengakrabkan lagi kemasyarakatan dan memupuk sifat mulia dah. Ialah kita solat secara beramai-ramai, betul tak? Perlu jaga adab kita. Itulah menjaga rukun-rukun solat, tata tertib, di mana kita tahu pun solat ni juga politik, betul tak? Memilih imam itu adalah satu politik. Jadi itu dapat memupuk akhlak mulia dalam masyarakat. Hakim macam nak tambah apa je, ada nak tambah? Saya ingin tambah kembali kepada akidah tadi. Saya ingin menerangkan pula pada kepentingan akidah dalam kalangan masyarakat, sebab kita perlu kaitkan dengan masyarakat. Ya, betul. Khususnya akidah adalah sangat penting dalam masyarakat bagi memastikan setiap orang dapat mengekalkan keimanan diri mereka hingga ke akhir hayat mereka. Sebagaimana kita tahu, kita sebagai umat Islam, terutamanya yang dilahirkan dengan beragama Islam, mestilah kita mahu menghembuskan nafas akhir dengan beragama Islam juga. Ya, betul.
Okey, seperti sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui tiada Tuhan melainkan Allah, dia akan masuk ke syurga. Riwayat Muslim. Apa yang kita dapat di sini bahawa Rasulullah bersabda bahawa mereka yang menguruskan nafas terakhir ataupun meninggal dengan beragama Islam dan dapat rasa bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, akan dijanjikan syurga. Baiklah, macam mana yang saudara Hakim bagi tahu tadi, walaupun kita ni kita umat Islam, dikira Muslim lah sebagai Muslim, walaupun kita kurang melakukan ibadah, pada akhirnya insya-Allah kita tetap masuk ke dalam syurga. Betul insya-Allah. Di mana kita dapat kaitkan konteks akidah tadi kan, kita kenalah percaya apa di mana Allah wujud, macam mana peribadi Rasulullah yang sentiasa mengutamakan hal-hal agama dalam kehidupan. Tak pernah setitik Rasulullah berdolak-dalik dalam kehidupan dia untuk menoleh ke belakang tentang agama. Tidak pernah. Sebab apa? Rasulullah ni maksum, segala perbuatan dijaga oleh Allah. Betul tak? Baiklah, kita dah dapat tahu dah semua tentang macam mana kita nak membentuk akhlak mulia dalam masyarakat ni. Betul tak? Lagi daripada apa orang kata sunnah ataupun Rasulullah itu sendiri. Macam mana saya memetik satu hadis ni, di mana satu hadis ni menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah ni datang ke bumi kan, datang ke bumi ada untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betul tak? Betul. Maksudnya Rasulullah ni dah datang, Allah turunkan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebab sebelum ni zaman jahiliah, manusia memang sering bergaduh, berperang, mencuri, merompak. Itu adalah macam amalan mereka lah. Jadi bila datangnya Rasulullah ni, dia memperbetulkan, memperbaikikan akhlak-akhlak orang-orang pada zaman jahiliah ni. Di mana kita tahu Rasulullah dah lempuh pelbagai dugaan. Ada di balik najis, jalan berduri dan sebagainya, di balik batu, dieji oleh kanak-kanak. Tapi ketabahan Rasulullah, apa orang kata, kesungguhan Rasulullah untuk menegakkan agama Islam, di mana kita dapat tengok daripada tanah suci sampailah ke, kalau kita boleh tengok ada keseram sampai merata dunia, serata dunia, semua akan tahu tentang apa itu Islam, apa itu agama Islam. Itu kita tengok betapa mulianya Rasulullah ni dalam peribadi beliau, sehingga boleh apa orang kata memperkukuhkan kepercayaan orang lain, membuatkan orang lain berasa kagum dengan akhlak dia tu, akhlak mulia dia tu, membuatkan orang rasa subhanallah. Tak adalah subhanallah lagi waktu tu, macam wow, baiknya. Contohlah kita ambil konteks sekarang, macam wow, baiknya orang ni, mestilah kita akan kita akan tertarik dengan orang baik. Takkan kita nak tertarik dengan orang yang negatif pula kan. Jadi macam wah, baiknya orang ni, so dia akan perlahan-lahan mendekati dengan kita, dan kita pun akan, Rasulullah pun memberitahu sedikit sebanyak tentang Islam ni. Betul tak? Jadi ada apa-apa nak tambah lagi tentang macam mana kemasyarakatan ni boleh terbentuk, terjamin, terikat. Jadi insyaAllah kaitan dengan akidah, saya ingin mengutip daripada saya ingin memasukkan sedikit berkaitan dengan akidah. Jadi kita tahu akidah ni maknanya adalah simpul. Jadi kita simpulkan diri kita dengan akidah. Jadi itu kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, yang kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni esa. Jadi berkaitan dengan akidah, kita belum merapatkan diri kita lebih daripada Allah, sama ada daripada rezeki, bukan saja rezeki, umur kita, perkara baik atau perkara buruk yang datang kepada kita. Jadi berbalik kepada topik asal, iaitu masyarakat yang sejahtera, akhlak yang mulia. Kita tahu bahawa zaman sekarang ni pelbagai aktiviti buruk ataupun perkara yang tidak baik banyak dilakukan oleh, terutamanya oleh orang Islam lah. Bagi contoh judi. Kenapa mereka ni cenderung kepada melakukan perkara tersebut, seperti perjudian, minum arak, seks bebas? Jadi yang pertama sekali adalah akidah mereka tidak kuat, ataupun iman mereka tidak kuat lah. Jadi mereka tidak mempercayai bahawa Allah itu pemberi rezeki. Jadi sebenarnya kita tahu banyak mana pun kita bekerja
kerja ataupun sejauh mana pun kita mencari ilmu, semuanya datang kepada Allah SWT. Semuanya kita akan kembali kepada Allah SWT. Jadi bila kita melakukan perkara-perkara yang tidak sihat ataupun perkara yang tidak betul di sisi agama Islam sebagai berjudi, itu jelaslah bahawa mereka itu tidak mempunyai akidah yang kuat. Jadi dengan perkara-perkara yang tersebut akan merosakkan akhlak diri mereka sendiri, bukan sahaja mereka, bahkan negara kita sendiri maupun keluarga dia sendiri. Bagi contoh, apabila kita berjudi, kita akan sebenarnya judi ni bukanlah perkara yang akan datangkan hasil yang berlipat ganda kepada kita, malahan akan merugikan kita lagi. Jadi bila kita terlampau rugi ataupun kita rasa duit aku masih tak cukup, aku nak kena judi lagi, jadi dia sudah tentu duit dia sudah tiada. Jadi mereka akan mencari jalan untuk mendapatkan duit, contoh mencuri, merompak, meragut, malahan lagi ada yang sehingga ke membunuh untuk mendapatkan duit. Jadi bagi saya akidah ni sangatlah rapat dengan akhlak kita sendiri. Bagaimana kita tahu dulu pada zaman jahiliah, perjudian arak ni memang berleluasa pada zaman jahiliah. Jadi dengan adanya Rasulullah SAW, kedatangan Rasulullah SAW, baginda memperbaiki semua sekali, sehingga kan arak dibuang seperti itu, sehingga mengalir seperti sungai. Masya Allah. Betapa teruknya pada zaman jahiliah dulu. Dan tadi semoga kita semua penonton juga kita semualah dijauhkan daripada perbuatan tersebut. Amin. Baiklah, macam yang saudara Amin bagi tahu, dengan adanya Rasulullah maka terhindarlah apa orang kata tidak berlakunya lagi. Tapi mengapa setelah ketiadaan Rasulullah perkara-perkara amalan-amalan jahiliah ni kembali diamalkan oleh orang-orang, sedangkan itulah Rasulullah dah ada, hadis dah ada, Al-Quran dah ada, tetapi penghayatan dan pengamalan kita tu yang tidak diamalkan. Jadi macam kita boleh merumuskan dah sekarang ni, kerana kita perlulah berpegang kepada sunnah Rasulullah, kita perlulah berpegang kepada Al-Quran dan menjadikan kedua-dua item tersebut sebagai panduan dalam hidup. Betul tak? Jadi bila kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah, ibarat macam kita jalan tak ada halang tuju. Kita boleh ke sana ke sini macam tak ada halang tuju. Macam kita jalan, kita tengok wave, betul tak? Wave. Kita pergi mana? Kita tahu kan. Sometimes kita berikan konteks Inggeris sikit. Jadi macam mana kita boleh kaitkan lagi dengan akhlak Rasulullah, baiknya Rasulullah ni. Macam mana nak cakap, waktu tu ada seorang Arab Badawi dalam masjid, dia pergi kencing ke masjid, tapi Rasulullah buat apa? Rasulullah tak marah. Rasulullah bantu orang Arab Badawi tu. Arab Badawi tu Arab kampung lah, orang kampung. Orang kampung tu cuci najis dia. Rasulullah tak marah sebab itunya apa orang kata, dengan hikmah, percakapan dengan hikmah, bukan dengan paksaan, dengan cacian, makian. Jadi itulah begitu mulianya akhlak Rasulullah. Orang buat jahat dibalas baik. Macam itulah Islam boleh berkembang pada hari ini. Jadi dalam konteks masyarakat mulia pada hari ini, kita boleh berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah, saya rasa masa dah mencemburui kita pada malam ini. Jadi marilah sama-sama penonton-penonton di rumah sekalian untuk ambil iktibar, ambil isi-isi yang penting pada forum kita hari ini, di mana akhlak mulia Rasulullah, mencontohi Rasulullah, amalkan selalu, betul tak Amin? Kita amalkan. Selalulah kita bilik-bilik hadis, kita baca, main TikTok boleh kan? Takkanlah dalam satu sehari tu FYP tak ada keluar tentang agama, betul kan? Jadi itulah penghayatan gitu. Jangan sekadar tengok lintas dan lalu, lintas, like dan tak ambil sebarang iktibar. Jadi kalau boleh sedikit sebanyak tu, kalau boleh dalam sehari tu bacalah satu hadis, amalkan hadis tu. Tak susah pun untuk mengamalkan hadis, betul tak? Jadi kami berharap di sini agar penonton-penonton di rumah, penonton-penonton yang ada dekat depan ni kan,
ramai betul malam ni kan. Sebab ada kita jemput ni daripada Universiti Melaya ni, daripada Al-Azhar. Jauh kan. Jadi kita jemput dia orang ni untuk datang nak bagi forum pada malam ni tentang membentuk akhlak mulia. Jadi saya haraplah penonton-penonton di rumah, penonton depan ni comel-comel tu kan, untuk terapkan hadis sunnah sifat Rasulullah dalam kehidupan. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.